أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat sebelah baris atas sekali. Kitab Minhajul Abidin muka surat sebelah baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ayat yang keduanya, yakni ayat yang kedua daripada dua ayat Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada kami, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan jin dan insun. Dalam hak Jawi ni Hamzah duduk baris, Hamzah duduk atas daripada alif tau. Hak Jawi Hamzah kena duduk bawah. Insun, bukan ansun. Insun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin wal insa, insun itu manusia. Jadi Hamzah tu kena bawah alif. Insun. Ni dia Hamzah bawa atas daripada alif. Jadi ansun lah. Nak insun. Dan tiada kami, ini Allah Ta'ala, jadikan jin dan insun. Insun tu manusia lah. Melainkan hikmahnya kerana menyembah mereka itu, yakni mengerjakan ibadah akan kami, yakni akan daku, yakni akan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa liya'budun. Nun tu bagi bawah, bukan nun bagi atas. Biasanya liya'buduni, asalnya ada ya mutakallim di hujung tu, liya'buduni. Kemudian dia hazafkan ya mutakallim tu, nun bagi bawah, bukan nun bagi atas. Liya'budun, nun bagi bawah. Asalnya liya'buduni, supaya menyembah mereka itu, yakni mengerja ibadah mereka itu, ni akan kami, yakni akan daku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah dan melazimkan, memestikan berhadap atasnya, atas ibadah. Ini sambungan berkaitan dengan Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya, hikmahnya kerana ilmu dan ibadah. Yang mana dalam Aqabah Ilmu, dalam kitab Minhajul Abidin ni, Imam Ghazali iringkan ilmu dengan ibadah. Tajuknya Aqabatul Ilmi. Bicara Aqabah Ilmu, Aqabah yang pertama. Tetapi Ghazali iringkan dengan ibadah, yang mana ilmu dan ibadah ini diumpamakan dengan dua permata. Tapi di hadapan dia akan ceritalah antara dua permata ilmu dan ibadah. Ilmu yang terlebih mulia daripada dua permata tadi, ilmu yang terlebih afdal daripada dua permata tadi,
Dan ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Tapi diseiringkan ilmu dengan ibadah. Yang mana yang terdahulunya kitab-kitab yang dikarang penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar penekanannya ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar ni pula penekanan ilmu dan ibadah. Ada pula adab ketika mengajar. Terkadang hanya dititik beratkan adab orang yang belajar, muta'allim. Adab orang yang belajar. Tetapi tidak dititik beratkan adab muallim, guru yang mengajar. Sebab antara yang belajar dengan yang mengajar, yang paling besarnya adalah yang mengajar. Sebab yang mengajar ni umpama driver lah yang bawa. Yang bawa. Maknanya kalau yang belajar ni kurang adab sekalipun, akhirnya dengan bimbingan guru yang mengajar, driver tu akan jadi beradab. Tapi macam mana kalau guru tu yang tidak beradab? Murid yang tidak beradab, lama-lama dia akan jadi beradab. Tapi kalau macam mana kalau guru yang tidak beradab? Dan kita Sairus Salikin, adab muta'allim, adab pelajar hanya 7 sahaja. Tapi adab muallim, adab guru yang mengajar 17. Adab guru yang mengajar. Terutama sekali penekanan adab guru ini berkaitan dengan susunan ilmu yang dia nak ajar tu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Hak sekurang-kurang kadar fardu ain. Adab guru yang mengajar, dia kena jaga disiplin ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu adab guru yang mengajar. Dan yang belajar pula, adabnya kena jaga 3 susunan tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Adab yang belajar pula. Adab yang mengajar, dia kena dahulukan ilmu-ilmu yang wajib fardu ain. Adab yang belajar pula, dia kena belajar hak permulaannya ilmu fardu ain. Itu cara ringkaslah. Itu kena tengok dalam kitab macam pembicaraan 17 adab kepada guru yang mengajar, muallim. Jadi adab yang mengajar, adab yang belajar lebih kurang saja pada satu perkara, iaitu berkaitan dengan ilmu fardu ain. Selain daripada adab-adab yang lain. Tapi antara adab guru, adab yang belajar, hak berkaitan susunan ilmu ni, yang paling besar adalah yang mengajar. Sebab yang belajar ni dia mari daripada kosong. Dia hanya datang untuk tupan dengar. Dia pun tak tahu nak belajar hak mana dulu ni. Dia pun tak tahu ni. Dia dinasihati supaya mari masjid lah. Dengar kena belajar. Dengar kena belajar. Sebab apabila timbul keinsafan dalam kitab Minhajul Abidin, didahulukan dengan ilmu. Tapi ilmu mana dalam kitab Minhajul Abidin ni? Selepas ada keinsafan bicara dahulu. Hak khatrah samawiyah, keinsafan yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan belajar ilmu tauhid dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi mari keinsafan, dinasihati mari belajar. Jadi hak mari belajar ni dia tak ada panduan mana. Tapi yang besarnya bila guru tu yang beradab, dia akan menekankan berkaitan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi hak pelajar yang kosong ni didapat bimbingan yang sebenar daripada guru yang beradab. Daripada guru yang beradab. Tapi kalau guru sini tidak beradab, yang belajar mari kosong ni akan belajar, tapi fardu ain tauhidnya bila? Fardu ain fiqhnya bila? Fardu ain tasawufnya bila? Tidak ada. Dia pun tak tahu. Sebab orang mengajar tidak titik beratkan adab tadi. Bukan kalau guru yang tidak beradab tadi, tapi murid ni mengetahui berkaitan dengan susunan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf, tidak dapat ambil manfaat pun daripada majlis ilmu yang diadakan.
terpaksalah pergi jauh-jauh untuk belajar dengan pelihara adab orang yang belajar. Dia belajar, dia tahu adab, kena dahulukan ilmu fardu ain. Tapi oleh kerana guru yang mengajar di tempat dia tu tidak beradab, maka dia terpaksa kena cari tempat lain, jauh-jauh pula daripada tempat sendiri. Dan tempat sendiri tak ada kelas ke? Ada. Tapi kenapa kamu jauh-jauh ni? Kerana di tempat saya tak ada fardu ain tauhid, tak ada fardu ain fiqh, tak ada fardu ain tasawuf. Ini apa? Guru yang tidak beradab. Akhirnya murid yang tahu adab tak dapat nak tupang belajar. Sehingga kan ada yang terpaksa belajar hok peseng yang kedua. Belajar yang pertamanya kena masuk dalam majlis ilmu. Itu belajar yang sebenar-benarnya. Masuk majlis ilmu lah. Masuk dalam masjid, niat iktikaf. Ini hak belajar yang sebenar-benarnya. Adapun belajar melalui live FB ke, belajar dengar rakaman-rakaman tutup baba-baba ke, itu hak apa panggil ni? Hak itulah apa panggil apa tu? Rotang apa tu? Akor rotang gitulah apa? Tak ada rotang akor begitulah. Tak ada rotang ambil akor gitu. Maknanya hak tak ada arah kita kata. Hak live FB, hak dengar rakaman tuan-tuan guru baba-baba, contoh baba-baba di foto ni, hak tu hak apa tak ada arah, tak ada pilihan. Nak belajar kena berhadapan. Datang ke masjid, niat iktikaf dalam masjid, ada wuduk, duduk cara beradab. Itu hak belajar yang sebenar. Hak melalui rakam live FB ni hak tak ada pilihan. Kenapa tak ada pilihan? Di tempat masing-masing ada kuliah agama. Kerana yang sepatutnya beradab dengan 17 adab guru tiba-tiba tidak beradab. Akhirnya yang belajar yang mengetahui adab terpaksa kena ambil pilihan yang kedua, belajar melalui live FB. Maka timbul muskil pula, ustaz, kita orang belajar melalui live FB ni panggil belajar ke tak? Belajarlah, tapi belajar dipanggil hak cara yang kedua lah, macam mana panggil? Mana panggil belajar tapi dok hak original lah gitu. Hak dok original, lokal dia panggil. Original satu, lokal satu ke gitu. Hak tadilah hak rotang dengan akar tu lah, gitu je. Itu alhamdulillah yang belajar tu mengetahui adab. Kalau yang belajar tidak mengetahui adab, dereba guru yang tidak beradab, akhirnya belajar sentiasa. Ilmu fardu ain tauhid tak lepas, ilmu fardu ain fiqh tak lepas, ilmu fardu ain tasawuf tak lepas. Mana yang mengajar ilmu dan ibadah. Yang mengajar ni ilmu mana? Ni. Hak yang mengajar. Ilmu mana? Kemudian yang beri nasihat ilmu dan ibadah. Yang fikir agama, fikir ilmu dan fikir ibadah. Bukan Mazhab menyatakan bahawa dijadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya, antara langit dan bumi, daripada segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ilmu dan ibadah. Didatangkan dua ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, itu ayat yang kedua. Itu cerita berkaitan dengan ibadah. Ayat yang pertama surah At-Talaq ayat ke-12 ada. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Itu ayat yang pertama. Ayat yang menceritakan berkaitan dengan ilmu. Ayat yang menceritakan berkaitan dengan ilmu. Maka dia kata memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Istimewa pula lebih lagi kata Mazali ilmu tauhid. Mana? Lita'lamu
annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ilmu tauhid. Supaya engkau mengetahui, lita'lamu, supaya engkau mengetahui bicara ilmu tauhid, bukan mengetahui bicara ilmu fiqh. Mengetahui bicara ilmu tauhid adalah mengetahui serta berpegang. Tahu saja tak panggil mengetahui. Tahu saja tak panggil mengetahui. Sebab mengetahui dalam ilmu pegangan, mengetahui dalam pembicaraan ilmu tauhid, dia sama makna dengan mengenal. Makrifah dalam ilmu tauhid iaitu mengetahui serta berpegang kejap di akidah. Itu dipanggil mengetahui. Dalam ayat ni pertama-tamanya mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku ni datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, Allah yang menjadikan. Barang yang antara langit dan bumi, malaikah ke, syaitan ke, manusia ke, jin ke, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang amat kuasa. Bukan Allah menjadikan saja, menjadikan langit, bumi, bulan, bintang, bahkan apa yang berlaku, kesemuanya adalah makhluk Allah. Gerak diam planet-planet, Allah yang gerak diamkan. Gerak diam malaikah, syaitan, manusia, jin, Allah yang gerak diamkan. Bukan hanya barang yang antara langit dan bumi, malaikahnya, syaitannya, manusia, jinnya, Allah hanya jadikan saja. Kemudian lepas Allah jadikan, gerak diam, makhluk yang ada antara langit dan bumi, bukan Allah yang jadikan. Semua yang berlaku, Allah yang jadikan. Sebab apa? Sebab makhluk Allah lemah. Wa imma, makhluk tu makhluk yang paling besar, iaitu para malaikah. Makhluk Allah lemah. Gerak diam malaikah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang amat kuasa. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku, adanya makhluk, Allah yang buat. Apa yang berlaku di makhluk, gerak diam, Allah yang buat. Bukan hanya Allah jadikan malaikah. Selepas daripada tu, gerak diam malaikah sendiri dah. Bukan Allah yang jadikan. Atau mensyirikkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Bukan hanya timbul adanya makhluk, Allah yang buat. Apa yang berlaku di makhluk tu, Allah yang buat. Ini semua datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian mengetahui bahawa ilmu Allah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Pergi pula pada ilmu. Apa yang berlaku ni semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku kesemuanya datang dari perbuatan Allah. Dan apa yang Allah terperbuat semuanya meliputi di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita Ahlussunnah wal Jamaah mengetahui Allah akan perkara yang harus mungkinat, berlaziman dengan iradah Allah akan perkara yang mungkinat. Allah mengetahui segala-gala. Yang wajib Allah mengetahui berkaitan dengan zat Allah dan sifat Allah. Itu tidak berkait dengan iradah. Yang mustahil Allah mengetahui. Mustahil tak ada, Allah mengetahui. Anak Allah tak ada, Allah mengetahui. Isteri Allah tak ada, Allah mengetahui. Itu mengetahui mustahil, tapi tidak berkait dengan iradah. Adapun mengetahui Allah akan perkara-perkara yang harus, dipanggil mumkinun, mumkinat. Hak tu muwafaqah dengan iradah. Ini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mengetahui perkara tu berlaku, Allah menghendaki pada azal perkara tu berlaku. Jadi Allah mengetahui pada azal akan berlaku gerak diam. Allah menentukan pada azal
akan gerak diam apa yang Allah mengetahui. Allah mengetahui pada azal sedia kala, Allah menentukan pada azal sedia kala. Jadi ilmu Allah dan iradah Allah berlaziman. Jadi ayat ni terang berkaitan dengan perbuatan Allah kudrah dan kehendak Allah iradah muafakah dengan ilmu. Yang pertama, kekuasaan Allah kudrah. Yang kedua, berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi apa yang Allah mengetahui pada azal, perkara-perkara yang harus ni Allah menentukan pada azal. Maka pergi kepada iradah dan ilmu yang kita bicara hak rukun iman keenam, iaitu qada. Ini bicara bab ilmu tauhid. Hikmah Allah jadikan langit dan bumi, 7 petala langit, 7 lapisan bumi, ni dan barang yang ada antara keduanya. Yang pertamanya ni untuk mengetahui kekuasaan Allah dan untuk mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi apa yang Allah mengetahui, Allah menentukan pada azal. Jadi pergi kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat moleklah, hak mengetahui Allah dengan iradah Allah dia berlaziman akan perkara-perkara yang harus. Sebab itulah di kalangan ulama Asy'ariyah ada yang menyatakan bahawa qada azali pergi kepada ilmu. Kita biasa belajar qada azali iradah lah. Ta'alluq tanjiz qadim bagi iradah. Tapi ada pandangan qada azali ta'alluq tanjiz qadim bagi ilmu. Tapi atas pandangan qada azali itu ilmu Allah, iradah Allah berlaziman. Jangan pisahkan. Pisahkan antara ilmu dan iradah, itu Mu'tazilah. Perkara baik Allah mengetahui serta Allah menentukan. Perkara jahat Allah mengetahui akan berlaku tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Jaga pula situ. Ada ni. Ini bicara bab ilmu tauhid. Pegangan ni. Yang pertamanya, Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap sesuatu. Yang berlaku baik dan jahat, perbuatan Allah. Itu pun Mu'tazilah akui. Pekerjaan yang berlaku, perbuatan Allah. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui. Itu Mu'tazilah. Tapi sekarang ni, lebih berat daripada Mu'tazilah yang asal. Bukan kata pekerjaan Allah tidak menghendaki. Bukan berlaku pun, bukan Allah yang melakukan. Ini lagi berat ni. Sekarang ni. Ilmu tu ilmu. Tapi tauhidnya tak tahu ke mana. Ada seorang ustaz, dia ni orang lama lah. Dia duduk pondok lama di foto ni. Dan dia aktif mengajar, dia lupa tu lama sangat lah dia ni. Orang yang masuk TV, orang yang masuk radio. Dia hubungan dia kenal orang atas-atas. Dan dia kenal mereka-mereka yang ajar salah. Dan dia nasihat senyum saja, tidak ada pembetulan. Hak ajar salah tu masuk dalam TV. Dia pun masuk TV juga. Yang ajar salah tu masuk radio. Dia masuk radio juga. Dia nasihat. Sebab apa? Kenal molek. Bukan baru-baru kenal sungguh. Tapi senyum saja, tidak ada sebarang pembetulan. Yang jelas-jelas akidah Mu'tazilah. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Allah tidak menentukan. Seseorang yang memilih untuk beriman, seseorang memilih untuk kufur, Allah tidak menentukan. Maknanya lebih berat daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah yang jahat saja Allah tidak menentukan. Yang baik Allah menentukan. Hak ni tak ni, baik jahat Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Berat dari Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah, hak baik Allah menentukan, iman dan ta'at. Hak jahat Allah tidak menentukan. Allah hanya setakat mengetahui. Hak ni tak ni, baik jahat Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih beriman ataupun memilih kekufuran, untuk memilih ketaatan ataupun memilih kemaksiatan. Hamba sendiri sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Ini berat di Mu'tazilah asal lagi. Tapi bukan kata nak ada pembetulan, senyum je dia kata.
Dan dia kata saya akan marah-kamah hok salah-salah tu lah. Memang berat lah. Orang-orang yang memang kalau mari satu-satu tempat, ratusan, ribuan yang akan mengikuti. Ratusan, ribuan yang akan mengikuti. Yang diangkat dan yang dicium tangan. Tapi ajak akidah yang lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur. Ini sekarang, akhir zaman. Bicara bab fiqh, comel. Comel bicara bab fiqh, clear. Mana jelas. Bicara bab tasawuf, comel. Tapi bicara bab tauhid tak lulu. Makna dia kenal molek. Dia orang yang kenal orang-orang berkenaan. Dan dia sudah memberi nasihat secara berhadapan. Tidak, bukan tolak. Senyum saja, tapi senyap begitu saja. Dan dia pula kadang-kadang pengajaran yang salah masuk dalam TV ke, dihantar rakaman tu pada pihak yang lebih ada kuasa. Pihak agama lah. Pihak lebih ada kuasa. Pun begitu juga pihak yang ada kuasa agama tu berdiam diri sahaja. Sebab apa? Sebab yang bawa salah tu bukan sebarang orang. Orang yang ada hubungan rapat dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Tak semudah tu nak membongkarkan hak kesesatan akidah bab pegangan. Ni orang mengajar yang masuk TV, masuk radio. Guru sendiri yang mengajar pegangan yang terpesong. Macam mana kita orang belajar? Macam mana kita orang belajar? Hak tak dengar lagi hak seumpama tu. Hak ajar bab qada ni pun marah dia orang. Lepas tu minta maaf pula. Tapi ustaz, saya marah ustaz pun saya tak marah depan orang. Lepas tu saya marah depan isteri saya je ke panggil ngupak juga dia kata. Dia kata dia merepek. Dia merepek. Tapi saya tak cerita kat orang ustaz, saya merepek dengan isteri saya. Isteri saya pun tak puas hati juga dia kata. Sedang molek lah. Lepas tu dia kata lari mari. Makan tahun dia kata. Akhirnya dia kata dia carilah seorang tuan guru di Kota Baru, di Kelantan, tak cerita. Nak sahih ni. Tahu kata, iyalah. Itu akidah ahli sunnah jemaah bab qada dan qadar. Barulah dia serendar. Barulah dia berpegang. Makan tahun dia kata. Tu nasib baik di Kota Baru tu jumpa tugu pondok yang sebenar. Kalau jumpa tugu pondok yang palsu pula, ada ke tugu pondok yang palsu? Dia biasa je palsu ni. Nabi sebenar, Nabi palsu. Begitulah. Hak sebenar dia mesti ada hak palsu. Kalau jumpa tugu pondok hak palsu kok, pun orang lah. Alhamdulillah jumpa tugu pondok yang sebenar. Betul lah, itulah akidah kita. Barulah dia kata. Tapi kata ingat baik kata, makan tahun. Terdahulu berpegang dengan akidah yang salah dalam keadaan kejahilan. Dalam keadaan kejahilan. Sebesar-besar dosa dah. Amalan ibadah tidak diterima. Selepas daripada mengetahui. Masih lagi tolak. Dan mengekali akidah yang salah. Selepas mengetahui, ni berat lagi daripada berpegang dengan akidah salah yang dosa yang amat besar pada masa jahil. Sebab ini jahil tidak dimaafkan. Jahil dalam bab akidah, jahil tidak dimaafkan. Mereka baru masuk Islam, dimaafkan kejahilan. Jadi maknanya berpegang dengan akidah salah pada masa jahil, sebesar-besar dosa, amal ibadah tidak diterima. Lepas mengetahui itu, tolak juga. Bukan tolak, kata pula. Tolak dah, kata pula. Lepas tu selesai. Tak selesai sebab apa? Ni, mari di hati. Kalau betul kan, salah sungguh pegangan. Maknanya dia tidak confident dah. Sebab tak terima realiti. Kalau mengakui bahawa pegangan terdahulu salah, mengakui bahawa ibadah Tuhan tak terima. Bila nak mengakui ibadah Tuhan tak terima tu, dia tak boleh nak terima realiti tu. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa dia sangat soleh dah.
beriman dan beramal soleh dah. Walha keimanan pun tak lulu, amal soleh tak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau diterima bahawa pegangan dia itu masalah, berarti dia mengakui bahawa amal soleh dia jadi debu yang berterbangan. Hak ni dia diterima realiti. Lepas tu dia tolak. Dah tolak tu sesal ke tak? Dia rasa tenang tak buat amal ibadat. Dia rasa sekabur tak? Hai, kalau salah sungguhkan macam mana? Lepas tu mari belajar pula. Tak kena dengan angin pula, lari. Itu akhir jebut guru. Itu mengesahkan. Itulah akidah sebenar. Barulah dia pun peganglah hak akidah yang sebenar. Tapi bertaubat dengan Allah dalam keadaan dahulunya jahil, lepas tu mengetahui dah. Makan tahun dalam keadaan mengetahui, tapi masa lagi enggan, tolak. Kenapa? Sombong. Tidak mau mengakui bahawa diri itu jahil. Amal soleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengakui kejahilan. Salah akidah dia tak mau mengakui. Sebab apa? Sombong. Akhirnya dia membohongi diri sendiri, tapi dia rasa okey ke? Tak rasa okey tu lah. Dia buat semayang puasa, kalau betul akidah aku salah, main puasa tak terima. Mana dia masih lagi dia membohongi diri. Tapi dia tak mampu nak membohongi diri dia. Sebab apa? Dia masih lagi takut kalau ia sungguh. Tapi bayangkan makan tahun sudah mengetahui tapi belum bertaubat, belum berakidah yang sebenar. Kalau mati pada masa itu macam mana? Kalau mati dengan akidah salah dalam kejahilan yang tidak dimaafkan, itu beratlah. Tapi kalau mati dan kerana sudah mengetahui tapi masih lagi kerah, tak mau terima perkara jahat, qada dan qadar. Mana mungkin perkara jahat yang Tuhan marah? Ikhtiar dan usaha hamba pun qada dan qadar. Mana mungkin usaha hamba pun qada qadar? Dia tak diterima waktu asal. Saya sentiasa tekan waktu tak nak terima. Tambahan kalau jumpa pula dengan guru umpama tadi, memang ada dalam TV, radio, ada dalam rakaman, tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Kehendak Allah ada. Buat langit, buat bumi, lahirkan manusia, matikan manusia, itu kehendak Allah. Perjalanan bulan bintang itu kehendak Allah. Hak besar-besar tu semua kehendak Allah. Bukan tidak ada kehendak Allah, tapi kehendak Allah sebahagian. Ni hak besar-besar kehendak Allah. Yang berlaku Allah yang jadikan. Yang Allah jadikan yang berlaku tu Allah sudah kehendaki pada azal. Hak besar-besar tu pergi kepada perbuatan manusia, kerak diam manusia, pilihan dan usaha manusia, baik dan jahat. Ni tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan jahat tak ada kehendak Allah. Mu'tazilah baik kehendak Allah, jahat kalau tak ada kehendak Allah. Pada ni satu lagi pula, Mu'tazilah perkara jahat bukan kehendak Allah, tapi berlaku perkara jahat perbuatan Allah. Ini Mu'tazilah. Golongan ni baik jahat bukan kehendak Allah, Allah hanya mengetahui. Berlaku perkara baik dan jahat bukan Allah yang melakukan. Bukan Allah yang melakukan, hamba yang melakukan sendiri dengan keizinan Allah. Keizinan Allah mana apa? Allah yang melakukan? Tidak. Allah membenarkan, Allah membiarkan, Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Ni kalau kira kepada bab pegangan ni banyak segi hak terpesong. Ni ilmu tauhid. Macam mana pekoh comel, tasawuf comel. Ilmu pekoh ilmu yang kedua, ilmu tasawuf ilmu yang ketiga, ilmu tauhid ilmu yang pertama. Jadi macam mana hak pekoh comel, tauhid tak luluh. Ada ni. Kalau kata tauhid comel, pekoh dia tak lulus. Dah pelik sebab dia ngaji pertama, kedua tak ngaji. Itu mungkin. Maka timbullah ni orang-orang yang berpengalaman lah, belajar luas-luas. Dia kata memang ada tempat yang cukup mendalami ilmu pekoh tasawuf, tapi tauhidnya agak mendatar. Ada tempat pengajian yang seumpama tu. Kalau bab pekoh memang ahli, memang mahir. Tasawuf kemas, tapi di tempat yang sama tauhid dibicarakan, tapi secara ringkas sahaja. Secara ringkas sahaja. Ini tak sama dengan Fatani.
Fatani tauhid itu hak nombor 1. Itu tetap. Di fatani tauhid itu tetap. Ada ni. Sebab tu kalau ada muskil dalam bab pegangan, kita nak tanya tutup guru, takut tertanya tutup guru yang palsu, nak pasti tanya baba-baba fatani. Itu pasti. Itu pasti. Tutup guru fatani di bab tauhid memang kemah. Memang kemah. Takut kita cari tutup guru lain kan, takut dia jawab pesen lain. Jumpa pesen tadilah. Allah tidak menghendaki perkara jahat yang berlaku, Allah hanya mengetahui. Akhirnya perkara baik pun Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Menafikan mengetahui itu kafir ijma' ulama. Allah pun dah tahunya, Allah Ta'ala tahu kemudian, itu kafir ijma' ulama. Allah mengetahui tapi Allah tidak menghendaki, itu boleh khilaf pada kafir, tapi akidah salah. Tapi tak kafir ijma' ulama. Mengetahui menafikan mengetahui Allah, itu kafir ijma' ulama. Tapi ada yang berceramah, ini wallahu a'lam sebab ringkas saja, bukan kesemuanya Allah mengetahui dan menghendaki. Dia ada ceramah gitu. Ada ceramah gitu. Bukan Allah mengetahui dan menghendaki belaka. Kalau bukan Allah menghendaki belaka, itu jelas Mu'tazilah. Allah menghendaki yang baik saja, jahat Allah tidak menghendaki. Tapi dia timbul dalam ceramah tu, bukan semua Allah mengetahui dan bukan semua Allah menghendaki. Jadi mana ada perkara yang Allah telah jahil. Itu kafir ijma' ulama. Macam mana dengar ceramah seumpama tu. Tapi kebiasaannya hanya menafikan iradah, tidak menafikan mengetahui. Itu hak biasa, menafikan iradah. Allah mengetahui tapi Allah tidak menghendaki. Itu banyak seumpama tu. Adapun mengetahui ilmu hanya jumpa satu sahaja. Bukan semua Allah mengetahui dan Allah menghendaki. Jadi makna ada perkara yang Allah tidak mengetahui. Menafikan mengetahui Allah, kafir ijma' ulama. Apa ada ni? Ni fitnah akhir zaman. Ngaji molek dalam bab pegangan. Nanti hak pembicaraan ilmu ni dalam hak di muka surat berapa dalam kitab ni, surat 16. Semua yang berlaku di langit, di bumi, perkara yang baik, perkara yang jahat, kesemuanya qada dan qadar Allah, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah Allah, kehendak Allah. Tapi apa yang Allah Taala kehendak, Allah Taala mengetahui. Itu jelas di muka 16. Kalau saya ulang di Masjid Abidin, hak malam Khamis dan radio tu, dulu ada radio sekarang tak ada. Saya ulang setahun lebih hak di muka 16. Tidak berlaku di langit, di bumi, baik jahat, terdetik di hati, berkelip mata memandang, melainkan perbuatan Allah dan iradah kehendak Allah. Termasuk yang terdetik di hati pun qada dan qadar. Pilihan hati sama itulah qada dan qadar. Berkelip mata mazali kata qada dan qadar. Usaha kita qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan hamba ada pilihan dan perbuatan, hanya majazi sahaja, letak sahaja. Hakikinya qada dan qadar. Dan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap di bawah kudrah Allah, iradah Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu hak rukun iman yang ke-6. Jadi ayat yang pertama cerita bab ilmu tauhid. Cerita berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua yang berlaku datang daripada Allah, dan cerita berkaitan dengan pengetahuan Allah meliputi apa yang telah mengetahui perkara yang harus Allah menghendaki pada azal. Jadi ayat yang pertama cerita bab ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua ni, dan ayat yang kedua firman Allah Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada kami, yakni Allah Taala, jadikan jin dan insun dan manusia melainkan kerana hikmahnya menyembah mereka itu jin dan insun, yakni mengerjakan ibadah, menyembah akan kami, akan Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kemuliaan ibadah dan melazimkan, memistikan berhadap atasnya atas ibadah. Ayat yang pertama cerita bab ilmu, ayat yang kedua cerita bab ibadah. Tidak Allah tak jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana menyembah mereka itu. Kerana di sini bukan kerana lam litaklil dengan makna lil gharaq. Mana apa ni? Gharaq ni tujuan yang menekan atau mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mana hikmah dia. Lam tu li sayrurah ataupun lam lil aqibah ataupun lam lil hikmah, bukan lam li ta'lil. Ta'lil kerana dengan makna gharaq, tujuan. Macam kita kan, kenapa kita buat perkara ni? Kerana ning. Dia panggil apa? Kerana ada tujuan yang menekan. Kalau kita tak buat, nak ke mana kita? Contoh, kenapa kita belajar? Tak belajar, jahil lah kitanya. Jadi kita belajar tu kerana tu menekan kita. Kenapa kita bekerja? Kalau tak bekerja nak makan apa kita? Tapi kerana tu ada gharaq, tujuan yang menekan, mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di sini kerana hikmah dia, bukan kerana kalau tidak ada jin dan manusia menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kurang Allah ta'ala tidak ada yang menyembah. Itu apa? Kerana ada tujuan yang menekan, mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang kerana yang menekan. Kenapa kita belajar? Kerana kita nak beramal. Tanpa belajar kita nak beramal macam mana? Bagaimana ni? Kerana yang menekan kita, yang memaksa kita. Makna dalam kehidupan kita ni memang kita ada kerana yang menekan kita. Dalam kehidupan kita semuanya adalah kerana yang menekan kita. Ada gharaq, ada tujuan yang menekan, keadaan yang menekan kita, keadaan yang memaksa kita. Kerana seumpama tu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana mengabdikan diri akan Allah, kerana disuruh kerana lil hikmah. Hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana kata kalau Allah tidak jadikan jin dan manusia, tidak ada yang mengabdikan diri akan Allah, maka Allah jadi kurang. Ada. Ini ada ceramah sesat ni. Allah sunyi seorang diri, maka Allah jadilah makhluk. Allah sunyi seorang diri. Allah sunyi, lepas tu Allah jadikan makhluk. Jadikan malaikat, jadikan jin, jadikan manusia. Kenapa? Kerana Allah pada sedia kala hanya yang ada Allah. Allah sunyi dia kata, maka Allah pun jadikan makhluk. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat dengan sifat istighna. Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-galanya. Bukan kerana jin dan manusia beribadah akan Allah, maka Allah pun jadi lebih. Dah. Allah tidak ambil manfaat pun daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah. Allah menjadikan makhluk adalah dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana dengan tujuan yang menekan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana li ta'lil dengan makna gharaq, ada tu yang menekan, mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melainkan kerana menyembah mereka itu kerana hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia supaya mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tu menceritakan, menyebut berkaitan dengan jin terlebih dahulu, baru diceritakan berkaitan dengan manusia. Kerana Allah Ta'ala jadikan jin terlebih dahulu, barulah Allah Ta'ala jadikan manusia. Jin sama dengan manusia, ada yang mukmin, ada yang kufur, ada mukmin yang soleh, ada mukmin yang fasik. Jin manusia sama di kalangan mukallaf yang ditaklifkan hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masing-masing ada catatan amalan, yang masing-masing akan dihimpun dan dihisab di mahsyar, yang masing-masing akan ke syurga ataupun ke neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Mana ilmu dan ibadah, kedua yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Maksudnya adalah ilmu dan ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz mengajar main tidur.